Selamat pagi dan selamat sejahtera. Bertemu kita sekali lagi dalam pengajaran dan pembelajaran di rumah pada tahun sesi persekolahan 2021 ini. Cikgu akan mengajar kelas pendidikan moral, kelas pendidikan moral tahun 6 efektif, yang mana untuk tahun 2021 ini murid moral yang terlibat adalah seramai 5 orang, dalam 5 orang. Tapi dalam WhatsApp group yang cikgu buat, masih ada seorang lagi yang belum masuk dalam WhatsApp group pendidikan moral tu. Jadi minta tolong ya kawan-kawan yang dapat hubungi. Cikgu tak pasti siapa dia, Dafi ke Ezra ke. Ezra ada. Minta tolong ya. Jadi untuk hari ini, tarikh 29 hari bulan 1 2021, iaitu hari Jumaat, masa PDPR kita adalah pada jam 8.30 hingga 9.30 pagi. 1 jam ya, 1 jam. Jadi harapan cikgu, semoga murid-murid pendidikan moral tahun 6 dapat bersedia dengan slot kita pada pagi ini. Baik. Dan ini adalah isi kandungan pendidikan moral tahun 6 yang kita akan belajar. Ada 14 unit kesemuanya. Jadi murid-murid semua tengok buku teks lah, sambil menonton video PDPR ni, semak buku teks yang telah dibekalkan kepada murid-murid. Tengok ya, buku surat kandungan. Ada 14 unit yang mana tajuk yang pertama, unit yang pertama, baca sendirilah dekat paparan video ni sambil semak buku teks pendidikan moral, baca. Semua ada 14 unit kesemuanya. Kita akan belajar sepanjang tahun sesi persekolahan 2021. Tak pasti bila sekolah akan dibuka. Jadi buat masa dan ketika ini kekal berada di rumah dan mengikuti pengajaran dan pembelajaran di rumah melalui kaedah, apa saja kaedah yang guru-guru akan sampaikan. Jadi untuk pendidikan moral pada pagi ni, ini dia kaedah dia. Dah habis tengok ya? Baik. Jadi untuk unit 1 pada pagi ni, kita akan belajar agama dan kepercayaan dihayati negara harmoni. Ini semua murid ada agama. Ada yang tak ada agama ke? Cikgu percaya ada agama masing-masing. Terutamanya murid-murid moral ni, sudah semestinya ramai daripada kalangan kamu yang beragama mengikut ibu bapa masing-masing lah. Cikgu percaya apa saja agama yang kamu anuti, semuanya memberi, mengajar kamu ke arah kebaikan. Baik, objektif pembelajaran pada pagi ini ialah pada akhir pembelajaran ini, kamu akan dapat memahami dan dapat menghuraikan kepentingan beragama serta mengamalkan prinsip agama masing-masing. Maksudnya ada 2 objektif kat situ yang penting, dapat hurai kepentingan beragama, mengapa pentingnya kita ada agama. Lepas kita faham peri pentingnya agama, kita amalkan prinsip agama masing-masing. Dan kriteria kejayaan, yang pertama, murid dapat membuat catatan berkaitan kepentingan beragama. Lepas ni ada latihan, semua murid kena membuat catatan berkaitan kepentingan beragama. Dan yang kedua, menjelaskan kebaikan beragama demi keharmonian negara. Itu adalah kriteria kejayaan yang semestinya murid kena capai. Jadi jika murid dapat mencapai 2 perkara ni, maka berjayalah PDPR kita pada pagi ni. Jadi kita masuk pada unit yang pertama ya. Unit yang pertama, agama dan kepercayaan
dihayati negara harmoni. Topik ini membincangkan untuk meyakinkan kepada kamu semua wujudnya Tuhan sebagai pencipta alam dan mematuhi segala suruhannya berdasarkan pegangan agama masing-masing selaras dengan prinsip rukun negara. Prinsip rukun negara yang pertama apa dia? Semua rakyat kena faham, semua rakyat kena tahu, semua rakyat kena amalkan. Prinsip rukun negara yang pertama ialah kepercayaan kepada Tuhan. Mengikut agama masing-masing. Agama Islam ada Tuhannya, agama Kristian ada Tuhannya, agama Hindu ada Tuhannya, agama Buddha ada Tuhannya, apa agama lagi? Orang Sing dengan agamanya, orang Kadazan, Bidayu, malahan kamu sendiri sebagai kaum orang asli juga ada agama. Jadi tengok buku teks muka surat 1, sebab itulah cikgu suruh kamu baca semalam, rujuk dulu supaya kita lebih memahami tajuk PDPR kita pada pagi ini. Ajaran agama dan kepercayaan demi keharmonian negara. Dia ada perkaitan dekat situ. Ajaran agama dan kepercayaan demi keharmonian negara. Baca kat sini, agama Islam apa dia, agama Hindu, agama Sing, agama Kristian, agama Buddha, kepercayaan Semai. Ini kamu ni kepercayaan Semai ni murid-murid asli. Jadi untuk muka surat yang kedua ya. Muka surat yang kedua dia ada membincangkan berkenaan dengan Iswari ni. Dan rakan-rakan berkumpul dan membincangkan. Sebelum tu mereka mengadakan lawatan. Jadi ini hasil perbincangan mereka. Kamu kena baca sendiri. Murid tahun 6 dah pandailah baca dan faham, tak perlu cikgu terangkan lebih lanjut. Jadi topik ini berkaitan dengan pelajar-pelajar, murid-murid menghormati peraturan agama yang lain dan menjaga segala anugerah Tuhan kepada kita. Maknanya segala anugerah Tuhan mengikut agama masing-masing adalah memandu kita ke arah kebaikan. Dan bila kita mengamalkan ajaran agama ni mengikut kepercayaan masing-masing, amalan yang baik, maka dia berkaitan dengan keharmonian negara. Kalau kita betul-betul berpegang, tak kisahlah agama mana pun, semuanya membawa kepada kebaikan, membantu umatnya ke arah kebaikan, mengamalkan sikap yang baik, teladan yang baik, maka kita dapat menghindari perkara-perkara yang buruk, kadar jenayah kurang, orang tak buat jahat. Orang buat jahat yang kat luar sana tu merompak, mencuri dan sebagainya, seolah-olah mereka tidak mempunyai agama. Jadi baca dulu, fahami dua petikan di muka surat 1 dan 2 ni, faham cerita pelajar-pelajar, murid-murid dalam buku ni. Kemudian di akhirnya kamu kena buat latihan PDPR 1, sila guna buku tulis garis 1. Buku pendek tu, 1 je nak guna, tak payah 2, 3, guna 1 dulu. Jawab soalan berikut dalam bentuk huraian pendek. Huraian pendek ni maksudnya macam buat karangan 3 baris ataupun 4 baris, karangan pendek. Cikgu tak mau jawab soalan 2-3 patah perkataan, tak mau. Dia punya soalan dia yang pertama, bagaimanakah pegangan agama dapat membentuk kehidupan yang harmoni? Maknanya kaitkan pegangan agama kita, macam mana dia membentuk kehidupan yang harmoni. Kehidupan yang harmoni ni adalah kehidupan yang aman, selesa, hormat menghormati,
sesama jiran tetangga dan sebagainya. Baik, seterusnya soalan yang kedua, nyatakan amalan baik dalam agama masing-masing dalam menyumbang kepada perpaduan kaum. Kaitkan bagaimana agama yang kamu anuti. Kalau ada dalam kalangan kamu beragama Kristian, ataupun ada dalam kalangan kamu ada kepercayaan masing-masing, kaitkan amalan baik dalam menyumbang kepada perpaduan kaum. Perpaduan kaum ni maksud dia, kita hidup dalam negara Malaysia yang berbilang kaum ni, Cina, India, Melayu, Cina, India, Asli, Kadazan, Murut, Iban, Senoi dan sebagainya tu, hidup bagaimana kita dapat hidup dalam suasana yang harmoni, membentuk perpaduan kaum. Dan yang ketiga, apakah akan terjadi kepada manusia jika mereka tiada pegangan agama. Tadi dah sebut dah tadi. Imbas balik apa yang cikgu sebut tadi. Kalau manusia ni tidak ada pegangan agama, apa akan terjadi kepada mereka. Jadi rumusan pembelajaran kita pada pagi ini, pegangan dan amalan dalam setiap agama adalah menjurus kepada melakukan kebaikan sesama manusia. Kita harus menghormati kepercayaan agama masing-masing dalam menjaga hubungan baik sesama kaum. Baik, cikgu rasa itu saja video PDPR yang dapat disediakan. Latihan tu boleh buat bukan sekarang ni, boleh buat selepas waktu PDPR moral ni, ataupun kalau sempat buat sekarang sebab lepas ni kamu ada subjek yang lain, boleh buat dan snap gambar dan hantar dalam WhatsApp pendidikan moral tahun 6 efektif. Okey, itu saja PDPR kita untuk yang pertama ini. Sekian dulu. Terima kasih.